Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Okay, sebelum kita start video ni, aku nak minta maaf dulu dekat korang sebab aku dah lama sangat tak buat video. Biasalah, aku pun manusia biasa juga. Aku ada masa free, aku ada masa busy. And lupa, siapa-siapa yang baru masuk ni, aku nak minta tolong korang like, share and subscribe aku punya YouTube video and hit notification bell button tu supaya korang takkan terlepas video-video aku yang seterusnya, okay? Okay, tanpa buang masa lagi, kita teruskan pada cerita kita yang pertama. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. نفاق أكبر، منافق، أسفل من النار. Tak pernah tinggalkan solat padu saya hari-hari Ustaz untuk menyembah dan mengagukan Allah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kau adalah musuh aku yang terbesar di atas muka bumi ini. Orang-orang beriman. La haula wa la quwwata illa billah. Kafir wal munafik. Okey, cerita yang pertama ni aku nak ceritakan kisah pengalaman kawan aku. Dan masa kejadian tu, aku pun ada dekat situ juga. Kejadian ni berlaku pada tahun 2018 tak silap. Ada aku, Wati, Zaro dengan Ain. Yang Zaro dengan Ain ni, diorang ni couple tau. Okey, yang mangsa je ni Ain ni lah. Ain ni lah watak utama dia. Yang si Ain ni memang seseorang yang suka gelak-gelak tau, yang suka gurau-gurau. Dan lagi satu, yang si Ain ni dia tak suka makan ubat Panadol. Dia tak boleh nak telan ubat pil tu. Kalau orang paksa dia makan ubat tu, dia akan muntahkan balik ubat tu. Okey, clear kat sini? Okey, cerita dia macam ni tau. Masa pagi sebelum kita orang pergi kerja, si Ain ni dia adalah pergi beli sarapan pagi untuk kita orang, beli nasi lemak kan. Dia pun turun, dia pergi beli nasi lemak. Lepas tu dia balik. Masa dia balik tu tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma kita orang bertiga kat rumah ni tunggulah dia kan. Tunggu lama je dia pergi beli nasi lemak. Selalunya sekejap je. Kita orang tunggu. Akhirnya yang si Ain ni pun tiba. Dia pun bagi nasi lemak tu dekat kita orang. Dia bagi, aku pun ambil. Lepas tu aku buka, aku makan. Kita berempat pun makan. Masa aku makan tu aku pelik tau. Yang si Ain ni dia senyap je. Dia tak bercakap, dia tak bergelak-gelak. Selalunya dia lah orang yang paling happy macam tiada hari esok. Okey, aku pun masa tu fikir maybe dia tengah bergaduh dengan dia punya boyfriend. Aku pun malas nak fikir banyak. Janji nasi lemak ni sedap. Okey, selepas kita habis makan, kita pun geraklah pergi kerja. Masa dalam kereta pun sama, dia senyap juga, dia tak cakap apa-apa. Okey, aku pun startlah tanya dia kan. Kawan kan mestilah tanya, Ain, kenapa senyap dia? Kau ada masalah ke? Masa tu dia senyap je tau, dia tak cakap apa-apa juga. Aku cakap lagi, kalau ada masalah bagi tahulah, janganlah senyap je. Masa tu barulah si Ain ni cakap. Dia cakap dia tak sihat, dia terpening kepala dia katanya. So masa tu aku pun teruslah cari ubat dekat dalam beg aku. Aku buka, aku cari ubat, aku bagi dia ubat Panadol. Aku bagi dia ubat Panadol, masa dia ambil, dia pegang je. Dia tak makan pun. Aku cakap, dia kenapa tak makan? Makanlah sekarang, nanti kan pening kepala kejap lagi. Lepas tu yang si Zaro ni sampuk. Dia ni mana reti nak makan ubat Panadol macam ni, kan nanti kan muntah pula. Aku pun, okey. Aku pun biarlah dia dengan ubat dia, bagi dia masa kan. So masa tu kita pun dah pun sampai kat tempat kerja. Kita orang turun, kita orang buat kerja macam biasa. Okey, kerja kita orang ni, kita orang kena panggil orang tau. Panggil orang untuk beli produk kita orang. So aku Zaro dengan Wati pun buat kerja macam biasa. Tapi yang si Ain dia macam lemah sikit tau. Dia macam tak larat nak buat kerja. Dia nak panggil orang pun suara dia perlahan. So aku pun dengan rasa simpatinya, aku panggil si Wati ni. Aku suruh si Wati ni paksa dia makan ubat sebab aku tak nak dapat paksa orang. Aku jenis orang yang tak suka paksa orang tau. So aku suruh Wati ni paksa Ain ni makan ubat. Si Wati ni pun pergilah paksa dia makan ubat. So yang si Ain ni tolak juga tau. Dia tolak, dia tak nak makan ubat. Baik kali yang si Wati ni suruh Ain makan ubat tapi tak nak. So si Wati ni dah fed up. Dia panggil Zarul. Dia suruh Zarul pula yang paksa Ain makan ubat, dengan harapan bila boyfriend dia suruh dia makan ubat, dia akan makan ubat. So yang Zarul ni pun tarik yang si Ain ni pergi masuk dekat dalam store. Dan masa tu aku dengan Wati tunggulah si Ain dengan Zarul ni dekat depan store. Kita orang tunggu, kita orang lepak jap minum air. Lepas tu Wati ni ada cakap something tau. Dia cakap macam ni, weh, aku sebenarnya tadi kan aku ada rasa macam tiba-tiba pintu store tu terbuka tau. Terbuka, lepas tu Zarul ni jerit, weh korang, Ain pingsan. Lepas tu yang si Wati ni dia macam kelang kabut tau masuk ke dalam store tu. Dia masuk dalam store, dia tengok yang si Ain dah terlentang dah kat bawah. Masa tu aku tanya Zarul, macam mana dia boleh pingsan? Kau ada buat apa-apa ke? Lepas tu tiba-tiba yang si Wati ni cakap, aku dah agak dah, Ain ni tak pingsan ni, dia bukan pingsan. Lepas tu yang si Wati dia suruh kita orang berdua dudukkan si Ain ni. So kita pun dudukkan si Ain ni. Yang si Wati ni duduk dekat belakang Ain. Untuk pengetahuan korang, yang si Wati ni dia bukan beragama Islam tau.
dia adalah beragama Kristian. Okey, dia ni pun tahulah sikit-sikit macam mana nak berbuat orang dengan cara dia lah. Sebab ayah dia pun memang jenis orang yang boleh berbuat orang tau. So bila si Wati ni duduk dekat belakang Ain ni, dia duduk, lepas tu dia pegang belakang dada Ain tu, dia tunduk, dia tutup mata. Lepas tu dia macam ada baca something tau. Aku masa tu aku pun bacalah apa-apa yang aku tahu kan. Aku pegang kaki Ain, aku baca apa-apa yang aku tahu. Tengah yang si Wati ni duduk baca dia punya ayat, lepas tu yang si Wati ni dia tolak tangan dia ke kepala tau, kepala Ain tu. Dia tolak tangan dia ke kepala Ain, lepas tu dia tarik nafas. Masa dia tarik nafas tu, tiba-tiba yang mata si Ain ni terbuka buntang. Lepas tu yang si Ain ni dia menjerit. Tapi yang jerit tu bukan suara dia tau, suara benda lain. Suara memang suara lelaki, memang suara lelaki tengah menjerit. Aku dengan terkejut ni aku ke belakang lah, aku tengok. Yang si Ain tu memang mata dia dah terbuntang dah. Yang si Wati kat belakang dah. Lepas tu Wati jerit. Wati masa tu aku tak nak jerit kat sini kan. Waktu dia jerit, Ain keluar Ain, jangan bagi dia kawal kau. aku pelik lah, kenapa, apa hal ni, siapa yang kawal siapa ni. Lepas tu tiba-tiba aku tak tahu masa si Ain tengah menjerit tu kan, aku macam ada perasan tau, ada satu lembaga tengah bertenggek kat penjuru store kat atas. Aku pun masa tu aku tak adalah tengok terus dekat penjuru store tu. Aku just nampak dekat aku punya hujung-hujung mata ni je. Hujung mata ni aku nampak. Masa tu Ain tengah meracau tau. Okay, masa Ain tengah meracau ni, yang si Wati ni lawan dengan dia. Lepas tu ada setahap tu tiba-tiba yang si Ain ni dia menjerit sekuat-kuatnya, dan secara tiba-tiba yang si Wati ni aku nampak secara tiba-tibanya ada something yang tolak di belakang. Secara real life aku nampak tak ada orang tarik, dia bukan sengaja buat, dia duduk bersila dan tiba-tiba dia ada benda tarik dia ke belakang tau. Masa tu oh shit, ni bukan main-main babe. Yang si Wati ni cepat-cepat bangun, dia pegang si Ain ni sebab si Ain dia nak start merangkak tau. Dia nak merangkak. Yang si Wati ni dia tarik si Ain ni, dia dudukkan Ain ni balik. Lepas tu dia pegang Ain, dia pegang kepala Ain tu. Dia pegang kepala, dia tolak Ain tu memang lagi menjerit. Lepas tu yang si Wati ni cakap, korang panggil bos cepat, aku dah tak tahan ni. Masa tu Wati rasa dia dah tak mampu nak lawan dengan benda tu, sebab benda tu dah masuk kat dalam badan si Ain ni. Aku pun keluar. Okey, aku keluar, aku cari phone aku. Aku cari phone aku tak jumpa tau. Memang aku cari kelangkabut, aku cari tak jumpa. Kita orang pun masa tu kita orang ada dua tim. Satu tim kita orang dengan tim yang lain lah. Yang tim lain ni tadi dia dah tahu dah yang si Ain ni kena sampuk. Diorang pun dah panggil lah kita orang punya bos awal-awal. Masa tu pun aku terus masuk dalam bilik store balik sebab diorang dah panggil bos aku. Memang masa tu kecoh dekat mall tu, sampai customer guard semua datang tanya kenapa. Dan masa dalam keadaan kelangkabut ni, kita orang tunggu bos tak sampai-sampai. Aku pun keluar pergi cari phone aku. Aku cari. Rupanya handphone aku tengah charge kat belakang. Aku pun ambil phone aku, aku call bos. Okay, aku call. Masa aku tengah nak call bos aku tu, tiba-tiba aku terdengar suara Wati kat dalam menjerit. Weh Ain, dia jerit Ain. Aku dah jam dah masa tu. Aku nampak si Wati ni keluar dengan rambut, dengan cekak dia entah ke mana, dengan serabainya. Dia keluar, dia kata, Wiwi aku tak boleh dah, aku dah tak ada, aku dah kosong. Bos mana bos? Panggil bos cepat. Dia kelangkabut tau. Dia kelangkabut, tangan tengah menggigil. Maknanya dia kata masa tu dekat dia dah tak ada apa-apa, kosong. Tak ada sesiapa yang jaga dia. Tak sampai seminit, masa tu bos aku pun sampai. Alhamdulillah. Bos aku sampai, bos aku masuk dekat dalam bilik store tu. Bos aku tengok Ain ni dah merangkak dah. Dia dah meraraung dah dengan mata besarnya. Lepas tu bos aku suruh aku dengan Zarul pegang si Ain ni. So kita orang pegang. Lepas tu bos aku ada baca. Bos aku suruh buka kasut dia, pegang ibu jari kaki. Aku tak tahu kenapa. Lepas tu bos aku suruh selawat lah. So aku pegang, aku selawat. Masa tu benda dalam badan Ain tu cakap tau, Jangan ganggu je milik aku. Lepaskan aku. Dia dah mula bersuara. Time tu aku dah shit. Bos aku pun start baca ayat Al-Quran, baca. Lepas tu bos aku kata, okay, korang keluar dulu, korang tutup pintu, tinggalkan aku dengan Ain dekat dalam ni. Kita orang keluar. Aku dah peluh dah masa tu. Aku dengan Zarul keluar. Kita orang tunggu keluar. Dekat setengah jam juga bos aku dengan si Ain tu dekat dalam. Lepas tu tunggu. Lepas tu bos aku buka pintu store tu.
Bos aku suruh kita orang masuk. So kita orang masuk, kita orang tengok si Ain ni dah pingsan dah, tak sedarkan diri. Lepas tu suruh kita orang ambil air, kita orang lap suruh si Wati ni lap kat muka dia. So Wati ni pun lap dah kat muka dia, Lepas tu tak sampai beberapa minit si Ain ni sedar. Benda tu tak habis kat situ Bila si Ain ni sedar dan tiba-tiba di dalam ketakutan dia menjerit, dia kata dia nampak ada something dekat penjuru store tu. Tempat yang mana aku mula-mula tadi nampak. Dia jerit, dia kata, "Abang, Abang ada kat penjuru store tu bang, dia kacau Ain ni bang." Lepas tu Wati kata, "Tak ada Ain, tak adalah, tak ada apa-apa tu. Jangan layan je sangat. Ain tengok Wati. Lepas tu tiba-tiba bos aku kata, "Jangan ganggu dia lagi. Sekarang aku yang bertanggungjawab jaga dia, bukan kau. Ain, kau tak boleh takut Ain. Kau kena ingat Allah yang jaga kau. Allah yang lindungi kau." Dia suruh Ain istighfar. Lepas tu bos suruh kita orang bawa Ain terkeluar daripada store tu. Sebab tips dia kat sini, kalau ada kerasukan ke apa-apa ke, korang kena bawa mangsa tu keluar daripada tempat kejadian tau. Sebab dekat tempat kejadian tu banyak orang yang negatif dekat situ. So berkemungkinan Ain tu akan dirasuk balik. So kita orang bawa dia keluar, kita relaxkan dia, dudukkan dia dekat satu kursi kat tepi tu. Kita orang tenang dia, kita orang buka surah Al-Quran lah dekat handphone. Selang beberapa jam macam tu, kita orang tanya balik apa jadi sebenarnya, tiba-tiba je kena rasuk. Lepas tu Ain ni ada cerita. Masa pagi dia beli nasi lemak tu, dia beli nasi lemak tu, dia beli lah macam biasa kat gerai tu. Gerai tu aku tak cerita lah dekat mana Masa dia pilih lauk nasi lemak tu, dia ada ternampak dekat tepi gerai tu ada satu lembaga hitam besar, memang besar. Tinggi dia, besar dia separuh daripada tiang lampu, tahu tak? Besar dia. Ain nampak benda tu, dia pandang ke arah Ain. Ain masa tu Ain dah mengucap, dia istighfar. Ain beli je nasi lemak tu, Ain terus balik. Masa Ain balik, dia kata benda tu ikut Ain daripada belakang, tahu tak? Dia nampak benda tu macam asap, tahu tak? Asap berjalan. Dan tu Ain jalan slow, istighfar. Tak tahu macam mana Ain boleh tersilap jalan masa tu. Ain tersilap jalan, Ain pusing balik, Ain patah balik ke arah rumah lah. Masa dah sampai rumah tu, sebelum dia masuk rumah, dia macam ada firasat yang mengatakan benda tu tak cakap dengan dia pun, tapi dia boleh tahu benda tu macam nak sampai kat dia. Kalau kau beritahu orang lain, kau mati. Dan masa dalam kereta pula Ain kata benda tu dia ikut kita dekat atas bumbung. Sebab Ain boleh nampak dia punya bulu dekat tepi kereta, tepi cermin kereta tu. Masa tu Ain memang demam, dia berning kepala. Lagi satu dia datang bulan. Lepas tu sampai kat tempat kerja kan, si Wati ni dia paksa si Ain yang makan ubat, tak nak. So yang si Zarul ni pula ajak Ain masuk dalam store. Masa dekat dalam store tu, dia meronta-ronta nak keluar sebab dia nampak benda tu ada dekat atas ceiling, tahu tak? Ada dekat atas ceiling, penjuru ceiling ujung store tu. Dia tak nak, dia bukan tak nak makan ubat, sebenarnya dia tak nak ada dalam bilik tu sebab benda tu ada. So yang si Zarul ni paksa Ain nak keluar, Zarul ni tak kasi. Masa tu dia kata tak tahu secara tiba-tiba dia dah tak ingat apa-apa dah. So cerita yang kelibat ada dekat atas ceiling tu, aku tanya si Zarul dengan Wati ni, korang nampak ke apa yang Ain nampak? Korang kata diorang tak nampak pun, tak nampak pun, kosong, tak ada apa-apa. Masa tu satu badan aku tiba-tiba meremang tau. Aku terfikir, kenapa aku dengan Ain saja yang nampak benda tu, yang si Zarul dengan Wati ni tak nampak. Lepas tu aku tanya Wati, kenapa masa aku call bos tadi kau menjerit keluar daripada situ tinggalkan Ain? Si Wati ni kata sebab penjaga dia dah tak ada dekat dia, dah keluar lah. So dia tak boleh nak buat apa-apa. Sebab kalau dia lawan pun nanti dia sakit balik. Sebab tu dia keluar dari situ. So selepas hari kejadian tu, dia ada call satu pakcik dia tahu dekat kampung. Yang pakcik ni jenis orang yang boleh berubat orang dari jauh. Pakcik dia kata masa tu benda tu dia tak ada tuan. Lepas tu dia nampak pula Ain ni pula masa tu datang bulan. Lepas tu dia tengah tak sihat, badan lemah. So yang si lembaga ni berkenal lah dengan si Ain ni. So masa tu Ain ni pun pergi berubat. Alhamdulillah selepas tu dia menjadi ceria seperti biasa macam orang gila lah. Dan sekarang pun dia pun sudah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata. Macam mana cerita yang pertama ni? Okey tak jalan cerita dia? Aku minta maaf kalau aku cakap laju sangat ataupun korang tak faham apa yang aku cakap. Pandai-pandai korang lah, korang nak faham macam mana Aku cakap laju sebab aku tak nak video ni jadi video yang panjang, sebab takut korang bosan kan tengok aku punya video. Okey, so kita teruskan pada cerita yang seterusnya. Okey, cerita yang seterusnya adalah sambungan cerita aku pada video yang lepas. Kalau siapa-siapa yang belum tengok lagi, korang kena tengok video dekat atas ni. Atas ni ke sini?
Sini kot. Kan? Aku rasa sini. Sini. Okey, sambungan dia. Masa bila nek su aku ni dengar je orang dah start baca Al-Quran, nek su aku ni terus macam kena rasuk tau. Kena rasuk, mata dia buntang, kepala dia semua tegak, badan tegak. Lepas tu dia grip budak tu. Budak tu meronta lah. Budak tu meronta minta tolong kan. Yang makcik-makcik aku dekat dapur semua dah pergi depan. Dah tengok budak ni muka dia dah biru dah sebab kena cekik kan. Aku tak tahu masa tu dia sembah apa. And then diorang pun cuba buka genggaman dia tu. Memang susah nak buka sebab keras. Lepas tu masa tu alhamdulillah azan maghrib berkumandang. Dia meracau, dia nak keluar daripada rumah tau. Lepas tu makcik dengan pakcik aku tahan dia. Kunci pintu semua. Diorang pegang nek su aku ni. Nek su aku ni tolak. 2-3 orang tau pegang. Nek su aku ni tolak, terpelanting semua. Lepas habis azan maghrib tu alhamdulillah dia okey. Keesokan harinya pagi tu diorang bawa pergi berubat. Diorang bawa pergi berubat. Dah habis berubat diorang balik. Selepas diorang balik tu alhamdulillah lah okey macam biasa. Cuma 2-3 hari selepas tu tiba-tiba waktu tu dah nak maghrib macam biasa. Dan nak maghrib orang start dia baca Al-Quran. Si nek su aku ni dia dah start meracau. Dia lari satu rumah tau. Dia lari pusing-pusing satu rumah nak keluar daripada rumah tu. Makcik aku semua ni kejar nak tahan lah, takut dia buat apa-apa kan. Masa yang pakcik dengan makcik aku ni kejar, diorang terkejut sebab yang si nek su aku ni lari. Ni dinding tau, ni dinding. Dia lari. Lepas tu dia lompat ke dinding tu. Lepas tu pak dia terbalik. Dia sampai kat shilling atas ni. Dia terbalik. Rambut dia ke bawah. Kaki semua melekat kat dinding. Lama. Dia gelak kat situ. Dia gelak. Lepas tu dia berhenti gelak. Lepas tu tiba-tiba jatuh. Jatuh. Tapi masalahnya, dia jatuh tu bukan kat lantai. Korang tahu tak, kalau macam dekat kampung ada tempat rak pinggan yang ada pencangkuk cawan tu yang tajam tu. Rak pinggan besi tu lah. Dia jatuh kat situ. Mulut dia tersangkut dekat tempat tajam tu. Masa tu dia tak sedarkan diri dah. Masa tu arwah tok dia aku datang rumah. Dia tengok mulut ni dah terkoyak dah. Astaghfirullahalazim. Arwah tok dia aku ni pun jahit sebab arwah tok dia aku ni adalah pengalaman nak jahit orang macam luka ke apa kan. Dia jahit. Tapi masa dia jahit tu dia menangis sebab dia tengok nek su aku ni macam tu. Kenapa? Siapa yang buat dia? Malam tu juga diorang pergi berubat lagi sekali. Diorang berubat. Lepas tu diorang dah macam-macam dah diorang try pergi berubat try berubat cara Islam, tradisional semua. Sampailah satu hari diorang pergi berubat masa tu diorang try cara ubat India, tak silap akulah India lah. Aku tak pasti, aku tak ingat. Dia try cara berubat India rasanya. Kalau salah komen kat bawah dia buat cara India. So yang bomoh India tu bagi satu macam limau. India tu kata kalau andai kata, aku tak ingat lah cerita dia. Kalau salah beritahu aku salah ni. Kalau limau tu dalam masa 24 jam ni kembang, maknanya benda tu dah tak ada. Tapi andai kata kalau macam benda tu kecut, memang dah tak boleh buat apa. Diorang pun bawa limau tu balik rumah. Dalam masa 24 jam tu alhamdulillah alhamdulillah limau tu tak kecut, kembang. Tapi tiba-tiba malam tu diorang tengok limau tu dah kecut. Dan masa tu juga nek su aku mengembuskan nafas yang terakhir. So masa tu diorang pun bagilah tahu orang kampung semua kan. Dah bagi tahu orang kampung. Malam tu diorang nak tanamlah jenazah tu. Waktu diorang dah tanam jenazah semua, dah settle semua, alhamdulillah tak ada masalah. Tak ada apa-apa halangan. Diorang pun kemaslah bilik si arwah nenek aku ni. Diorang kemas. Tiba-tiba diorang jumpa dekat bawah katil nenek su aku ni ada satu ikatan, tahu tak? Katak mayat katak yang dah kering tu, dia diikat dengan satu kertas tau. Kertas dekat bawah katil. Tapi sebelum tu, yang peliknya, diorang kemas bilik si arwah nenek su aku ni, tak ada benda tu. Tapi bila dah
orang nenek suruh aku ni dah meninggal, baru diorang jumpa benda tu. Diorang jumpa, diorang buka, diorang tengok. Dekat situ tulis ada nama ni orang nenek suruh aku dengan binti, bukan binti nama bapa binti nama mak. So selepas tu barulah diorang tahu cerita daripada kawan nenek suruh aku lah. Dia kata waktu diorang pergi jalan-jalan, ada seorang ni tau, ada seorang lelaki ni, dia suka dekat nenek suruh aku ni. So dia try lah mengurat, tapi nenek suruh aku ni tak layan. So menyebabkan lelaki tu sakit hati. Lelaki tu pergi jumpa bomoh untuk macam santaukan arwah nenek suruh aku ni. Aku rasa sampai sini dia kot cerita kita. Sebab aku pun dah penat, esok aku ada kerja. So kalau korang suka video aku ni, korang jangan lupa like dengan share. Lepas tu korang jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Tolonglah geng, subscribe aku punya YouTube channel. Support sikit geng. Okay, so jangan lupa lagi satu like pula. So jangan lupa lagi satu, hit notification bell button tu, ialah butang loceng tu korang tekan supaya korang takkan lepas video-video aku yang seterusnya. Sebab nanti bila aku upload video yang seterusnya, korang akan dapat notification dekat phone korang. Dan aku harap korang kat rumah semua sihat-sihat belaka. Dan semoga hari ini akan jadi lebih baik daripada hari-hari yang seterusnya. Amin. So kita akhiri dengan video ni dengan Assalamualaikum. Bye.